Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah kita sambung balik dalam kitab Paku Bahtera bagi terjemahan Safinatun Najah, iaitu dalam kitab solat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab solat. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahawa solat merupakan ibadat badaniyah. Maksud ibadat badaniyah iaitu ibadat fizikal yang dilakukan dengan tubuh badan. Baik, lagi zahir. Apa maksud lagi zahir? Ini sembahyang tu dilakukan secara zahir. Dia tidak boleh dilakukan secara batin. Seperti mana ada yang mendakwa sembahyang itu cukup sekadar niat. Tetapi sembahyang mestilah dilakukan secara zahir dengan mengangkat takbir, qiyam dan lain-lain. Baik. Solat itu merupakan ibadat badaniyah lagi zahir yang paling afdal. Ibadat solat ni ibadat yang paling afdal. Kemudian barulah puasa, haji, zakat dan lain-lain. Tu dia. Maka solat fardu ialah ibadat fardu yang paling afdal. Ibadat fardu yang paling afdal apa dia? Solat fardu lah. Paling afdal maksudnya paling banyak pahala, paling utama dan paling penting. Dan solat sunat ialah ibadat sunat yang paling afdal. Dalam banyak-banyak ibadat sunat, sembahyang sunatlah yang paling afdal berbanding ibadat-ibadat sunat yang lain. Ini disebutkan di dalam kitab Tausyih Ibnu Qasim, syarah bagi Fathul Qarib, kan? Baik. Maksud solat, kita nak faham apa itu solat. Dari segi bahasanya, solat itu adalah doa. Solat mempunyai banyak makna juga. Ada makna doa, ada makna yang istilah akan datang kita sebut ni, dan ada makna selawat, kan? Baik. Yang pertama dengan bahasa, maknanya maksud dari segi bahasa ialah doa, yakni permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua istilah. Apa dia istilah tu? Perkataan, sembahyang dia mesti ada perkataan. Perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu dia. Jadi disebutkan dalam At-Takrir As-Sadidah, kitab fiqh juga, ditambah dalam ta'arif itu perkataan perbuatan yang mulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, iaitu ditambah secara kebiasaan. Yakni secara kebiasaannya itu ada perkataan perbuatan. Kalau tak secara kebiasaan maknanya apa? Solat orang yang bisu, solat orang yang dipaksa atau diikat, tu dia menghalang daripada melakukan perkataan atau perbuatan dalam solat. Baik, seterusnya uzur solat. Uzur solat ada dua, iaitu tidur dan lupa. Baik, tidur mengikut atas beberapa situasi. Yang pertamanya adalah tertinggal solat disebabkan dia tidur sebelum masuk waktu solat, atau selepasnya, selepas masuk waktu solat. Dia tertinggal solat disebabkan dia tidur. Bila dia tidur? Sebelum masuk waktu solat atau selepas masuk. Dah masuk waktu sembahyang, dia tertidur. Tetapi dia tidur tu, dia menyangka dapat bangun. Kan? Dan sempat menunaikannya sebelum sempit waktu. Dia boleh bangun lah. Boleh sempat punyalah sembahyang, kan? Tetapi tak sempat rupa-rupanya. Jadi bila dia tertinggal solat, tidak wajib diqada segera dan tidak berdosa baginya. Hukum wajib qada, tetapi tak wajib dilakukan dengan segera. Dan tidak berdosa maknanya tak berdosa dia tertinggal sembahyang tadi. Tetapi wajib dia qada. Yang kedua, tertinggal solat kerana tidur setelah masuk waktu solat. Dia tidur bila? Setelah masuk waktu solat. Jadi dia tertinggal sembahyang ketika tu. Dan dia tahu tidurnya akan menyebabkan dia terlepas solat. Jadi dia tertidur. Sedangkan dia tahu kalau dia tidur ni tak sempat sembahyang. Baik. Jadi diperincikan hukum. Yang pertama, makruh. Makruh apa yang makruh? Dia tidur tu makruh. Jika dia yakin sempat menunaikannya pada waktu yang cukup dia berwuduk dan solat. Tu. Yang kedua, berdosa. Jika dia yakin tidak akan bangun, jadi dia tidur tu berdosa. Dan dia tinggalkan sembahyang tu pun berdosa. Jika dia yakin tidak akan bangun, hukumnya bagi keadaan ini ialah wajib diqada segera. Wajib qada tetapi juga wajib segerakan. Kalau ditangguh-tangguhkan, maka selama mana ditangguhkan, selama itulah berdosa ke atasnya kerana meninggalkan sembahyang. Baik.
Seterusnya, lupa yang kedua tu daripada keuzuran sembahyang. Baik, keuzuran sembahyang ni ditambah lagi dalam kitab lain, iaitu dalam keadaan terpaksa. Dia tak dapat nak sembahyang, terpaksa kan, kena paksa, kalau tak kena bunuh dan sebagainya, ataupun diculik. Baik, kan, diculik kemudian, ataupun di apa, dipaksalah kan, kan, seperti kita diserang oleh orang kafir dan sebagainya. Yang keempat adalah uzur bagi orang yang musafir. Uzur di sini orang yang musafir bermaksud dia boleh jamak sembahyang, kan. Baik, lupa tadi ada beberapa keadaan. Yang pertama, lupa kerana perkara yang tidak dilarang. Tu tak ada masalah. Contoh membaca kitab, membuat pekerjaan yang baik dan berniat akan melakukan solat. Baik, dalam bab ni dia mesti dia niat nak sembahyang setelah dia selesai urusan dia. Dia baca kitab, masuk azan, dia kena niat, aku akan nak sembahyang lepas baca kitab ni. Ataupun lepas buat kerja-kerja urusan lah, urusan kerja dan sebagainya, dia niat, lepas aku habis selesai kerja ni, aku nak sembahyang. Kerana apa? Kita tengok hukum ni, kalau orang tu dia meninggal dunia sebelum dia sempat sembahyang dan dia tidak ada niat nak sembahyang, maka dia mati dalam keadaan berdosa. Dan kalau dia ada niat, dia ada azam dia nak sembahyang, maka dia mati dalam keadaan tidak berdosa. Baik. Hukumnya tidak wajib qada dengan segera. Kalau dia lupa tadi yang atas tu, yang pertama tu, tapi wajib qada, cuma tak wajib segera. Dan tidak berdosa baginya. Kerana apa? Kerana meninggalkan sembahyang tadi. Tapi kalau dia tak qada, dia mati, dia tak qada, berdosa pula. Yang kedua, lupa kerana perkara yang dilarang. Dia buat benda yang dilarang atau benda yang makruh, yang tidak ada faedah, yang sia-sia, dia lupa. Dia lupa nak sembahyang. Contoh dia, bermain catur atau berjudi. Hukumnya wajib qada dengan segera. Kerana apa? Benda yang dia buat tu benda yang dilarang atau benda yang sia-sia dan berdosa ke atasnya. Baik. Syarat solat. Syarat solat ada 8 perkara. Yang pertama, suci dari 2 hadas besar dan kecil. Tu. Maknanya dia suci daripada 2 hadas. Ini hadas besar dan hadas kecil. Makruh jika seseorang itu menahan daripada membuang air, kemudian dia solat dalam keadaan itu makruh. Tetapi kalau tiba-tiba dalam sembahyang, kan, katakan dalam sembahyang tiba baru rasa, itu tak makruh. Yang makruh apabila sebelum dia sembahyang dia tahan, kemudian dalam sembahyang pun dia tahan, kan. Baik, yang kedua, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Sekiranya badan atau pakaiannya terkena najis, sedangkan dia tidak tahu kawasan mana yang terkena najis, wajiblah dia membasuh keseluruhannya, yakni keseluruhan anggota badan atau pakaian dia. Sebab apa? Dia tak tahu kawasan mana. Jadi wajib dia basuh semua. Kerana apa? Ini kerana dapat diandai ada baki najis pada tempat yang dibasuh. Boleh jadi kita basuh-basuh tu kawasan situ. Contoh pada tangan, kan, daripada tangan ke siku tu kita ada terkena najis, tapi tak tahu yang mana satu, yang mana bahagian mana, yang dekat jari ke atau dekat ujung-ujung, kan. Jadi wajib basuh semua, ataupun pada baju atau seluar. Kena najis. Jadi kita tak tahu kawasan mana kena. Jadi kita basuh saja semua supaya dapat yakin ke atas kita bahawa kita sudah basuh lah. Najis itu sudah tak ada. Baik. Yang ketiga, menutup aurat. Hukum menutup aurat ni adalah ijma' ulama'. Walaupun dalam keadaan bersendirian. Cuma yang mana kena tutup itu ada perbahasan yang akan datang, kita sebut juga nanti. Baik, jika di luar solat boleh dibuka aurat kerana hajat. Kalau dalam solat kena tutup, tapi kalau di luar solat boleh tak buka? Boleh buka aurat kerana hajat. Tapi kalau tak ada hajat dibuka, itu tengok pada keadaan. Kalau yang kita buka tu aurat yang wajib ditutup, kita buka, tak ada hajat, itu haram hukum dia. Baik. Tapi kalau kerana hajat tu tak ada masalah. Yang keempat, menghadap kiblat. Maksud kiblat apa dia? Dari segi bahasa ialah arah, atau dari segi istilah iaitu Kaabah. Tu mudah faham tu lah. Jadi kita ni menghadap kiblat, iaitu kita menghadap ke arah Kaabah, bukan menghadap Kaabah, arah Kaabah tu. Jadi kita tengok, kita kira itu arah ke arah Kaabah. Adapun orang yang melihat Kaabah, dia wajib menghadap ke Kaabah tu. Tidak sah kalau orang yang dia melihat Kaabah, dia menghadap badan dia sebahagian yang kena, sebahagian tak kena Kaabah tu. Kena hadap arah tu lah. Baik. Yang kelima, masuk waktu.
Masuk waktu, syarat sah solat yang kelima. Jika seseorang itu jahil, dia tak tahu berkenaan masuk waktu, maka wajib dia berpegang kepada perkhabaran atau penceritaan atau fatwa orang yang dipercayai ilmunya dengan dia melihat. Dia melihat sendiri, katakan matahari itu tergelincir. Bukan tergelincir, matahari itu gelincir. Gelincir matahari itu menandakan masuk waktu zuhur. Atau mendengar azan muazzin yang dipercayai pengetahuannya tentang masuk waktu solat. Bilal tu azan. Jadi kita tahu dia ni memang jenis punctual, ikut waktu. Jadi itu pun boleh dan wajib kita ikut dia. Atau berpandukan kokokan ayam yang telah diuji kaji. Baik. Kita tengok kokokan ayam. Ayam tu berkokok. Jadi tak boleh kita ikut kokokan ayam tu yang belum diuji kaji. Maknanya kita dah tahu dah ayam ni dah ada jadual dia. Baik. Yang keenam, mengetahui fardu atau kewajipan solat. Dia tahu solat itu wajib. Kalau dia tak tahu, tu tak sah hukum dia. Jika dia menganggap sunat, hukumnya tidak sah solatnya. Baik. Yang ketujuh, tidak meyakini atau menganggap fardu, yakni rukun solat, sebagai sunat. Dia menganggap yang wajib dalam sembahyang itu sunat. Contoh macam Fatihah, kan? Kalau dia anggap benda itu sunat, maka tak sah sembahyang dia. Baik, tetapi sah jika dia menganggap keseluruhan solatnya ada perkara rukun dan sunat, tetapi tidak ditentukan yang mana satu. Dia tahu dalam sembahyang ni ada rukun, ada sunat, tapi dia tak tahu nak sebut. Bila orang tanya, dia tak ingat. Jadi dia sah dia sembahyang. Tetapi dia kata apa? Maknanya dia faham dalam sembahyang tu memang ada rukun, memang ada sunat. Baik. Sah juga jika dia menganggap yang sunat itu wajib. Dia menganggap yang sunat itu wajib, itu sah juga. Baik, yang ke-8, menjauhi perkara yang membatalkan solat, seperti yang akan dibicarakan nanti, iaitu pada bab nanti, perkara yang membatalkan solat. Baik, seterusnya pembahagian hadas. Hadas itu ada dua bahagian. Jadi kita tengok apa maksud hadas. Hadas di sini bermaksud perkara yang membatalkan taharah. Perkara yang membatalkan taharah. Lain dengan najis. Najis dia tak mesti membatalkan berwuduk, tak membatalkan wuduk. Itulah beza antara hadas dengan najis. Tetapi najis dia ada juga halangan-halangan, seperti kita tak boleh beribadat dengan adanya najis. Sama juga dengan hadas, tak boleh beribadat dengan adanya hadas. Tetapi najis kita hilangkan dia dengan cara kita basuh ataupun kita beristinja. Tetapi kalau hadas, kita hilangkan dia dengan berwuduk. Hadas di sini kita fahami dia bukanlah najis tu. Contoh kita kencing. Kencing tu bukan najis, tetapi kita kencing itu kita berhadas. Kencing tu sendiri adalah najis, dia bukan hadas. Sama juga macam tahi yang kita berak tu kan, itu bukan hadas, itu adalah najis. Tetapi kita buang air besar, kita pergi berak, itu kita berhadas. Tu dia. Baik. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil apa dia? Hadas yang mewajibkan wuduk. Yang kedua, hadas besar yang mewajibkan mandi. Baik. Dinamakan kecil dan besar kerana kecil atau besar tanggungjawab untuk menghilangkannya. Itulah dia. Kalau kita hadas kecil, kita cuma wuduk saja dan kita boleh je. Kalau ada hadas kecil tu, kita nak makan, kita nak tengok TV, kita nak baca kitab ke apa ke, tu tak ada masalah. Cuma dari segi adab tu, nak baca kitab sunat ada wuduk lah, kan? Baca buku ke apa ke. Yang kalau hadas besar, dia kalau kita berhadas besar, kita nak makan, disunatkan kita berwuduk. Jangan kita hadas besar kita makan macam tu saja, itu makruh hukum dia. Lagi-lagi lah kita nak baca kitab ke apa dia kan. Jadi hadas besar ni yang menghilangkan dia adalah mandi. Itu namakan mandi janabah atau mandi wajib. Baik, pembahagian aurat. Aurat itu ada 4 bahagian. Yang pertama, aurat lelaki secara mutlak. Aurat lelaki secara mutlak, yakni di dalam solat atau di luar solat. Dan wanita hamba. Jadi wanita hamba pun sama dengan aurat lelaki secara mutlak dalam solat ke atau di luar pun sama. Baik. Wanita hamba di dalam solat, iaitu antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, disebut bainas surrati wal ka'bati. Ini antara pusat dan lutut.
Jadi pusat dan lutut itu sendiri adalah bukan aurat. Tetapi apa? Kita mengikut kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang yang tidak dapat menyempurnakan kewajipan dengan dia, perkara yang tak dapat kita sempurnakan kewajipan melainkan dengan ada benda tu, benda lain tu, maka dia wajib. Pusat dan lutut ni dia wajib tutup. Sebab apa? Kalau tak tutup, aurat tu nampak. Sebab tu kalau kita sembahyang, kita duduk antara dua sudut. Contohnya kita pakai seluar 3 suku atau kain. Terselak awal-awal tulang lutut, maka tak batal lagi sembahyang. Tetapi kalau dah terselak sampai habis tulang lutut, maka dah ternampak aurat. Okey. Yang kedua, aurat wanita merdeka yang bukan hamba di dalam solat adalah seluruh badannya selain muka dan tapak tangan. Selain muka dan tapak tangan. Maksud tapak tangan di sini adalah perut tangan, tapak tangan tu dan perut jari dia. Kemudian belakang tangan. Maknanya belakang tapak tangan tu kan. Tu belakang, tu tapak tangan. Sehinggalah pergelangan tangan. Muka pula adalah had muka dia. Daripada tempat tumbuh rambut hinggalah sampai tulang dagu. Kan? Kalau dari pandangan melintang, itu daripada anak telinga yang sebelah kanan hingga sebelah kiri. Baik. Yang ketiga, aurat wanita merdeka dan hamba wanita terhadap lelaki ajnabi yang bukan mahramnya atau tuan dia. Aurat wanita merdeka dan wanita hamba terhadap lelaki ajnabi, bukan mahram dia atau tuan dia. Kalau hamba tu dengan tuan dia, tu boleh, boleh. Aurat dia cumalah hanya antara pusat hingga lutut dengan tuan dia. Baik. Yang keempat, sementara aurat keduanya terhadap mahram, yang ni keduanya siapa? Wanita merdeka dan wanita hamba terhadap mahram dan wanita lain adalah antara pusat dan lutut. Contoh wanita merdeka tu atau hamba tu, dia jumpa adik-beradik dia atau wanita-wanita lain. Jadi aurat dia hanyalah antara pusat dan lutut. Maksud wanita lain ialah wanita Islam. Adapun wanita kafir, disebutkan juga dalam kitab-kitab fiqah bahawa auratnya sama macam jumpa lelaki ajnabi. Kena tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Tapi wallahu alam, kalau ada khilaf ke apa, wallahu alam. Cuma itulah yang saya jumpa, yang itulah yang belajar, yang itulah. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Sekiranya ada kesilapan atau kesalahan, mohon dibetulkan. Yang kurang itu daripada saya sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung nanti dalam bab rukun solat.